Hai, adakah anda mencari sebuah telefon pintar baharu tetapi anda tidak tahu telefon pintar yang bagaimana yang anda nak cari? Jangan risau, usah pening kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Jadi hari ni tuan-tuan semua berada di video yang betul. Dan hari ni saya akan ceritakan kepada anda semua 5 tips dalam memilih telefon pintar baharu. Let's go! Hui, galak betul intronya. Okay, just intro. Jadi hari ni saya akan share lah, macam yang anda lihat pada intro tadi, kita akan ceritakan tentang 5 tips untuk kita memilih sebuah telefon pintar baharu. Dan insyaAllah sedikit sebanyak akan membantu jugalah yang berada di luar sana, yang sedang mencari telefon pintar baharu, yang tak tahu nak beli telefon jenis macam mana. Jadi anda berada di video yang betul, dan tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan tips yang pertama. Okey, tips yang pertama dalam memilih sebuah telefon ni adalah anda perlu tahu, anda perlu kenal siapa anda. Siapa anda? Siapa? Cakap. Tak adalah. Siapa anda tu maksudnya kita nak check niat kita lah. Kita nak beli telefon bimbit tu, kita nak beli tu sebab apa? Adakah kita beli telefon bimbit tu untuk bermegah, ataupun kita beli telefon bimbit untuk kita upgrade daripada telefon yang sebelum ni kita pakai telefon lama tu, macam dia kurang, spek dia macam kurang sikit lah, lepas tu kita nak upgrade ke atas sikit kan. Dan ataupun kita ni nak ikut trend, contoh macam zaman sekarang ni banyak dah telefon keluar dalam masa sebulan tu, bersepah lah keluar telefon tu, kejap jenama ni. Adakah kita beli telefon tu untuk kita ikut trend, ataupun just kita nak sonok-sonok beli telefon? Jadi yang pertama tips anda perlu ingat adalah kita ketahui niat kita beli telefon tu adalah untuk apa. Untuk ambil gambar ke, untuk nak megah-megah ke, nak tunjuk kaya, acah-acah, hebat lah semua tu. Itu niat anda semua. Okay? Tips yang kedua dalam memilih telefon pintar ini adalah anda perlu ketahui ataupun ikut bajet yang anda ada. Contohnya dalam kita nak cari telefon pintar ni lah, kita kena tengok ikut pada bajet asal kita yang kita rasa berbaloi dengan harga dia. Dan kelas-kelas telefon ni sebenarnya saya boleh kategorikan sebagai ada 4 kelas telefon pintar. Yang pertama adalah kelas entry level ataupun kelas permulaan. Pada kelas permulaan ni saya boleh lihat pada bajet dalam 500 ke bawah tu dah ada dah telefon yang mampu milik yang untuk kelas permulaan lah, tapi spek dia memang tak berapa nak padu lah, dia cukup sekadar memadai lah, ada jugalah boleh gunakan. Jadi untuk bajet 500 ke bawah tu biasanya kita boleh lihat untuk kelas entry level lah ataupun kelas permulaan. Dan kelas telefon yang kedua adalah kelas mid range ataupun kelas pertengahan. Kelas pertengahan ni dia macam spek dia memang agak padu sikit lah, boleh lah untuk kita buat macam kegunaan seharian semua, untuk main game sikit-sikit, untuk penggunaan casual. So untuk kelas pertengahan ni ada dalam harga 1,800 ke bawah tu, situlah antara target harga untuk telefon kelas pertengahan. Dan kelas yang ketiga kita ada kelas flagship ataupun kelas high end, iaitu telefon yang memang spek dia memang padu babe. Oh my god, wow! Dia punya spek dia memang, kalau kata boleh buat main game yang gila-gila lah, contoh macam PUBG Mobile tu kan, korang boleh setting game tu kepada grafik yang memang grafik high setting lah. Sebab dia gunakan chipset yang memang chipset padu, chipset gaming, tu memang tak ada hal. Dan telefon high end ni biasa mahal-mahal lah, biasanya memang 2,000 ke atas lah semua. Dan kelas yang keempat sekali, kelas yang paling hardcore sekali adalah telefon gaming. That's it, telefon gaming, itu je. Telefon gaming ni dia menggunakan chipset yang memang padu, memang khas untuk gaming, dengan RAM dia yang memang tinggi, dan juga design telefon tu memang design ala-ala memang gaming punya lah.
So ada 4 kategori telefon dan anda perlu tengoklah bajet korang dalam lingkungan telefon, kelas-kelas telefon yang mana satu yang anda nak beli. Okey, tips yang ketiga iaitu kita perlu stick ataupun kita sentiasa kena melekat-lekit bersama dengan jenama telefon yang kita dah guna sebelum ni. Contoh macam saya dulu guna telefon Realme. Saya dulu user Realme. Dan tiba-tiba satu masa saya nak bertukar kepada Redmi. Bila bertukar tu saya rasa macam agak kekok sikit lah. Sebab daripada telefon Realme tu dia punya feature dia punya macam apa-apa benda yang menarik yang ada dekat dalam Realme punya telefon, tiba-tiba saya bertukar dekat Redmi punya telefon, feature tu tak ada. Ada yang macam kita terkekok sikit. Dalam Realme ada macam ni, design kena buat macam, boleh buat feature macam ni, boleh buat benda-benda macam ni. Tiba-tiba kat Redmi tak boleh pula. So dia macam kekok lah, dia macam pelik sikit lah. Sebab kita tak biasa kan, daripada sebelum ni guna jenama lain, tiba-tiba bertukar pula jenama lain. Dia jadi lain lah. Tapi kalau korang stick dengan jenama yang sama, contoh macam korang Samsung user dan tiba-tiba korang nak upgrade kepada telefon Samsung juga tetapi jenis model yang lain lah. Contohnya macam korang pengguna Samsung A30 series semua tu, tiba-tiba korang nak upgrade ke Samsung Galaxy S20 ke, itu tak ada masalah lah. Sebab dia daripada Samsung ke Samsung, so dia macam tak ada kekok lah sikit sebab korang terbiasa dengan feature-feature yang ada pada Samsung kan. Kalau daripada jenama lain, contoh daripada Samsung, korang nak bertukar ke tiba-tiba pergi ke Huawei, tu dia jadi agak kekok habis lah. Dia jadi tak biasa. So stick lah dengan telefon ataupun stick lah dengan jenama korang guna sekarang ni untuk beli telefon baru yang akan datang. Tips yang keempat saya boleh sharekan adalah kita perlu tahu ataupun kita kenali kedai yang kita boleh percayai. Okey, untuk kedai ni korang kena tengok lah dekat luar-luar sana tu kan, kedai-kedai telefon tu. Kita kalau boleh kedai telefon tu biar kita check lah, kita tengok kat kedai tu, kita tengok harga dia dan kita bandingkan dengan kat internet, harga pengeluaran telefon dekat internet, pelancaran dia harga berapa, tengok dekat kedai harga berapa. Biasanya kat kedai ni memang dia akan ambil charge lebih lah. Tapi dekat kedai ni dia agak trusted jugalah sebab kita boleh tengok benda tu depan-depan kita kan. Telefon yang ada masalah, kita boleh teruslah bagi tahu dekat orang kedai tu macam mana kan. Dan yang seterusnya untuk beli online. Beli online ni saya perlu ingatkan kepada anda semua, anda amat-amat berisiko untuk kena scam. Ya, janganlah mudah percaya telefon yang ada dekat luar-luar sana yang dijual murah ke apa ke. Macam saya dululah. Saya ni pernah jadi mangsa scam lah. Malaslah cerita. Biarlah benda tu, malas lah nak ambil tahu. So pengajarannya, janganlah mudah percaya dengan beli telefon online. Okay, so yang kalau nak beli dekat Shopee ke, kat Shopee memang dia akan dapat murah. So korang kena tengok dia punya review lah. Dia punya star tu 4 star ke 5 star dia bagi. Review semua kata ok, seller ok semua. So korang boleh angkat lah, boleh percayalah dengan seller yang jual telefon yang ada dekat Shopee tu. Dan juga kalau dekat mudah.com tu, yang tu korang kena buat COD lah, cash on delivery, ataupun korang face to face lah, jumpa dengan penjual dia, boleh tengok telefon ni ok ke tak ok. Jangan sesekali post telefon kalau guna mudah.com. ok, takut risiko kena scam. ok, untuk last kali, tips yang kelima dalam memilih telefon pintar adalah kita kena tengok spek ataupun spesifikasi dalam telefon pintar tersebut. Yang ni saya akan huraikan lebih lanjut pada video yang akan datang pada part yang kedua nanti. Saya akan huraikan secara detail tentang apakah spek-spek yang kita katakan untuk telefon mid-range, spek dia macam mana kan, lingkungan berapa, ataupun telefon flagship dia punya spek dia macam mana. So nanti saya akan bantu anda untuk kita detect ataupun ketahui telefon yang macam mana dia punya spek dia ni, dia tujukan kepada kelas mana. Dan untuk poin yang kelima ni saya huraikan sedikit sajalah. Yang pertama, anda perlu tengok chipset ataupun prosesor telefon tu. Gunakan prosesor yang orang kata ala kadar lah, boleh main social media, yang tu benda-benda biasa, ataupun kita guna untuk gaming ataupun casual, penggunaan biasa, social media, ataupun kita main game, ataupun kita main game fully, memang hardcore punya gamer, kita tengok dengan dia punya chipset lah. Yang kedua, kita kena tengok dengan dia punya RAM. Ok, RAM sekarang ni kita boleh anggap sebagai RAM telefon yang kalau ada guna 2GB, siapa user yang ada dekat luar sana yang gunakan RAM 2GB, telefon dia, terutamanya telefon Android lah,
boleh kita katakan sebagai ketinggalan zaman. Okey. Orang kata dalam RAM 3GB tu pun orang kata paling busuk lah, paling common lah RAM 3GB. Dan banyaknya orang sekarang pakai RAM telefon 4GB, 6GB, 8GB, 12GB semua tu. Tu yang sekarang lah, zaman sekarang ni. Dan seterusnya korang kena tengok dalam telefon tu mesti gunakan rangkaian 4G lah. Sekarang ni dah nak keluar 5G kan. 5G mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi ke, kita tak tahu, wallahualam kan bila 5G tu boleh digunakan lagi. Tapi buat masa ni kita gunakanlah telefon yang ada rangkaian 4G lagi. 3G tu tak payah gunalah dah, lembab lah internet dia, tak payah gunalah. Yang ada 3G tu gunakan 4G. ok. Dan seterusnya bateri. Carilah bateri yang berkapasiti dia besar ke, macam korang boleh gunakan telefon tu sepanjang hari, tak ada masalah sebab bateri dia besar. Contoh bateri paling besar sekarang ni saya jumpa dalam 10,000. Ada telefon tu yang tebal dia, ya Allah, tebal dia. Sebab bateri dia memang 10,000 mAh. Bateri dia besar, tebal ni telefon. Ada telefon, nanti saya sertakan sekali lah dengan video ni, ada gambar telefon Energizer. Memang bateri dia besar macam ni, telefon dia pun besar macam ni. Dan telefon sekarang ni kalau nak kata bateri 4,000 mAh tu macam just nice lah. Paling common lah bateri sekarang ni kena 4,000 lah. Siapa yang guna bateri telefon bawah daripada 4,000, contoh 3,500 semua tu, itu macam agak tak relevan lah. Dia ada sikit-sikit relevan tapi dia macam kurang sikit lah, sipi-sipi lah nak dikatakan sebagai tak relevan. Dan last sekali design. Design ni adalah bergantung kepada masing-masing punya cita rasa lah. Sebab design ni adalah subjektif, yang memerlukan kepada korang punya mata lah nak tengok. Kalau tengok design tu macam korang rasa terpegun dengan dia punya kecantikan, keayuan, segala-galanya tu. So design ni adalah bergantung kepada mata anda. Jadi guys, cukup sekadar ini saja 5 tips yang saya share pada hari ini tentang membeli telefon baru. Apa-apa yang anda perlu buat untuk beli telefon baru, anda boleh tengok pada video ni. Saya sertakan 5 tips, dan insya-Allah pada video yang akan datang, pada part 2, saya akan sharekan lagi untuk lebih detail berkaitan dengan spesifikasi telefon yang macam mana yang anda patut pilih dan sesuai dengan bajet anda, insya-Allah. Jadi cukup sekadar ini saja. Kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Jangan lupa jaga kesihatan dan kita doakan semoga virus COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.